Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kamala nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisirha hifdzal qur'ani wal amali bih warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahar dahirin. Innal huda hudallah ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya adi ihdina. Allahumma aftah alaina futuhal arifin faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa at-tathbit. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bi khair. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil aziz. Amman hadha alladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 20 hingga 22. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentera bagi kamu, yang dapat membela kamu selain Allah yang Maha Pemurah? Orang-orang yang kufur engkar itu berada dalam keadaan tertipu. Atau siapakah yang dapat memberi kamu rezeki jika dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri daripada kebenaran. Apakah orang yang merangkak dengan wajah menelangkup, meniarap, lebih terpimpin ke jalan kebenaran, atau orang yang berjalan tegap betul di atas jalan yang lurus? Hadirin hadirat muslimin muslimat, melalui firman-Nya, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentera bagi kamu, yang dapat membela kamu selain Allah yang Maha Pemurah?
orang-orang yang kufur ingkar itu berada dalam keadaan tertipu. Ayat ini Allah mencela orang-orang yang kufur ingkar, yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah dengan berbentuk pertanyaan yang menyatakan tidak ada orang yang akan datang menolong mereka serta melepaskannya dari siksaan Allah. Mereka telah tertipu oleh bisikan-bisikan syaitan yang menanamkan kepercayaan dalam hati mereka bahawa berhala-berhala itu dapat menolong dan mengkabulkan permintaan mereka. Dalam kenyataannya tidaklah demikian. Berhala-berhala itu sendiri tidak dapat berbuat apa-apa saja, apa-apa sama sekali. Malah sebaliknya, manusialah yang menentukan segala sesuatu bagi dirinya. Orang-orang yang kufur ingkar itu tertipu oleh bisikan syaitan. Di mana yang dimaksudkan tertipu, mereka yang kufur itu tertipu dengan bisikan syaitan. Kerja fi ghurur, berada dalam tipu daya, ghurur. Ghurur dalam Quran, dalam ayat ini juga merujuk kepada tipu daya syaitan. Maka tak ada siapa yang boleh menolong. Tentera, bala tentera sekuat mana pun yang dapat menolong mereka daripada menerima azab, siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikap mereka yang kufur ingkar, sanggup menyembah berhala-berhala, sembahan yang lain. Kalau di Mekah, awal bangsa Quraisy, Arab Quraisy Mekah, yang memperakui bahawa mereka menyembah berhala yang ada sebanyak 360 patung berhala. Maka dakwah Nabi SAW peringkat awal, dakwah secara sirriyah, dakwah secara senyap, tak ramai yang ikut Nabi di kalangan ahli keluarga Nabi. Berdasarkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah ancaman peringatan kepada kaum keluargamu yang terdekat. Mula dari keluarga kaum, kaum yang terdekat, keluarga yang terdekat, yang kita ada. Termasuk hari ni, kalau kita ibu bapa, menjadi kewajipan ibu bapa memberi pendidikan agama, fardu ain, fardu kifayah dalam hal agama. Dalam pada masa yang sama tak menjadi masalah anak-anak kita cenderung kepada bidang-bidang tertentu, setelah mana kewajipan kita memberi pendidikan agama, fardu ain, fardu kifayah, tak jadi masalah nak bidang lain sekalipun, bidang kejuruteraan, bidang kedoktoran. Bahkan kebanyakan bidang-bidang yang diceburu itu termasuk fardu kifayah untuk umat Islam. Kena ada doktor orang Islam, jurutera orang Islam, accountant orang Islam, kena ada. Supaya di samping itu memberi kekuatan, kesatuan kepada umat Islam. Namun begitu dalam keluarga mesti juga ada ahli agama. Mesti ada anak di kalangan anak kita yang ahli agama. Dengan anak yang ahli agama ini memberi kekuatan kepada satu keluarga, dapat mendidik. Ibu bapa pun jadi segan ada anak agama. Ni apa yang berlaku? Hantar anak sekolah agama, bawa motor, dedah aurat, pakai seluar pendek, hantar anak sekolah agama. Tak pakai tudung, hantar anak sekolah agama. Ini berlaku hari ni. Patut segan hantar anak sekolah agama. Ada hormat dengan agama ni dia. Berlaku dalam kisah dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Dua orang adik-beradik, hadisnya hadis sahih. Adik-beradik, seorang kerja cari rezeki, bekerjalah dengan usaha tangannya sendiri. Seorang lagi adik-beradiknya yang
menuntut ilmu agama, banyak kerap bertemu Nabi SAW. Tak pergi cari rezeki dengan tangan kerjanya, tuntut ilmu agama saja. Akhirnya adik-beradik dia yang seorang ni mengadu jumpa Rasulullah. Beritahu dia tak cari rezeki, tak usaha macam aku usaha. Lebih kurang gitu mafhum hadis. Tak usaha sebagaimana aku usaha cari rezeki. Dia sibuk dengan berjumpa kamu, menuntut ilmu agama yang dimaksudkan. Lalu Nabi SAW jawab kepadanya, rezeki yang kamu dapat ni, keuntungan yang kamu dapat hari ni, abuan yang kamu dapat hari ni adalah disebabkan saudara kamu. Menunjukkan kita menyaga mereka yang menuntut ilmu agama. Allah permudahkan urusan rezeki kita, Allah perbanyakkan urusan rezeki kita ni, kita kena faham. Maka bila di Mekah sebanyak 360 berhala. Dakwah Nabi awal dakwah Syria, keluarga saja yang ikut. Kemudian perintah dakwah secara terang-terangan, berlaku penentangan. Orang yang awal menentang pakciknya sendiri, Abu Lahab, sehingga turun surah Al-Lahab atau surah Al-Masad, khusus kepada pakciknya Abu Lahab dan makcik isteri kepada Abu Lahab. Maka penentangan berlaku, tapi dakwah Nabi pada masa itu belum lagi perintah untuk berjihad, memberi inzar, peringatan, ancaman sebagai nazirum mubin, memberi ancaman yang nyata, yang jelas. Bila sebut nazirum mubin, maknanya Nabi SAW, Muhammad SAW mengistihad dirinya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Berlaku pertentangan yang dahsyat, walaupun dulunya digelar sebagai seorang Al-Amin, dipercayai soleh, baik, tapi bila musleh, membetulkan orang, membaiki orang, mendapat tentangan yang hebat, dahsyat. Di Mekah, apa yang Nabi SAW mendidik masyarakat umat Islam, yang sedikit demi sedikit masuk Islam, pengaruh Islam makin kuat, maka mendidik supaya membuang sembahan berhala dalam hati mereka dulu. Bukan pecahkan berhala yang ada depan mata, peringkat awal. Pecahkan berhala dalam diri, dalam jiwa umat Islam. Dicampakkan sikap takut dengan Allah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, betulkan akidah iman dalaman. Setelah itu barulah bila berlaku perintah hijrah, membina negara umat Islam. Kadang kita ni kalau sambut Maulidur Rasul atau apa-apa, kita baca sirah berhubung dengan sirah perjalanan Makkiyah saja, kelahiran Nabi apa semua. Kita lupa nak baca sirah Madaniyah, kena baca. Kitab sirah mesti Makkiyah, Madaniyah. Itu berkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang turun di fatrah ayat-ayat Makkiyah turun sebelum hijrah, di fatrah ayat-ayat Madaniyah diturun selepas hijrah. Semua itu berhubung, berkait rapat antara satu sama lain. Maka buang berhala awal dalam diri. Maka bila ada negara Islam yang pertama, Madinah, Nabi menawan semula kota Mekah. Pada masa itulah berhala-berhala ini dimusnahkan. Ini dia, dimusnahkan sebab Islam dah berkuasa. Bukan bermakna kita lihat di Madinah masyarakat majmuk, beza di Mekah. Mekah perlu dibuang segala patung-patung berhala. Ini dia, dibuang patung-patung baru, maknanya tak boleh dizohirkan, tak boleh dinyatakan. Adapun di Madinah, masyarakat majmuk tak terhalang untuk mereka beramal dengan agama masing-masing. Namun agama masing-masing tidak boleh disebarkan. Ini dia. Maka pernah satu masa diriwayatkan dalam kitab tafsir An-Nukat wal Uyun yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi, ulama dalam mazhab kita Syafi'i. Bila orang kaum kafir Quraisy di Mekah menghadapi Nabi SAW, pengaruh Islam bertambah, dipanggil Amir bin Tufail, orang yang bijak.
Amir bin Tufail menjadi suara kepada kaum Quraisy Mekah, bangsa Quraisy, kafir Mekah. Maka berdepan dengan Nabi SAW, menanya beberapa soalan. Di antara pertanyaannya menyatakan, kami mempunyai Tuhan sebanyak 360 Tuhan, 360 berhala, 360 berhala. Beritahu kepada Nabi, 360 ni tak boleh nak selesaikan semua urusan hajat kami. Hajat kami tak dapat nak selesai 360. Banyak tak selesai? Banyak. Macam mana kamu satu Tuhan boleh selesaikan masalah? Lalu dijawab dalam surah As-Saffat, wa ilahukum ilahu wahid. Jawabnya apa? Dan sesungguhnya Tuhan kamu Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang boleh menyelesaikan segala masalah, segala hajat. Tuhan yang Esa, satu Tuhan saja. Amir bin Tufail ni tanya, Allah ni macam mana? Turun surah Al-Ikhlas. Jawab Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang boleh selesaikan segala masalah. Inna ilahakum lawahid, surah As-Saffat, turun ayat ni. Sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar Tuhan yang Maha Esa. Satu Tuhan boleh menyelesaikan segala hajat. Kamu 360 patung berhala tak boleh buat apa. Bahkan hari ini persembahan-sembahan bukan sekadar apa yang kita nampak, patung berhala yang disembah, syirik, kufur. Bahkan apa saja sembahan selain dari Allah, sembah Tauhid ni selain dari Allah, apa saja sembah lain, tak mesti patung berhala, yang selain daripada Allah. Sebab tu kita menggunakan kalimatut tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah, dipatuhi, dituruti melainkan Allah. Bila disebut la ilaha, di situ ada nafi, menafikan. Menafikan ertinya sifat nafi ni, kita nafikan segala Tuhan yang lain. Kita dah tutup jalan, tak ada Tuhan yang lain. Bila kita sebut Allah, baguslah orang Islam ni sebut Allah. Tapi dalam pada masa yang sama, kita kena tahu kepercayaan agama lain. Ada yang juga mereka menyebut Allah ini. Orang mereka tak banyak, tak sebut macam kita sebut. Tapi kepercayaan mereka kepada Allah ini, percaya kepada Allah ada dalam keadaan mensyirikkan Allah, menyengutukan Allah. Seperti Kristian, tahu Allah, percaya Allah, tapi percaya juga pada Maryam ibu Allah, Maryam isteri Allah, Isa anak Tuhan, Maryam ibu Tuhan, Allah bapa Tuhan. Dia percaya macam tu. Tapi bila kita sebut la ilaha, tiada Tuhan yang disembah, dah tutup jalan dah. Nafi di sini. Tiada Tuhan yang disembah, dah tutup jalan. Illallah, kita isbatnya. Isbat, kita menetapkan, mengukuhkan, melainkan Allah saja semata-mata Tuhan yang disembah. Maka kita melihat bagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir mentafsirkan surah Al-Ikhlas berkait dengan Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah, Tuhan yang Maha Esa. Maka orang-orang Yahudi mengaku Uzair anak Tuhan. Orang Nasrani, Kristian mengaku Isa anak Tuhan. Orang Majusi pula mengaku bahawasanya mereka menyembah matahari dan bulan. Ini banyak menggunakan simbolik perantaraan, meletakkan ajaran ini. Sebenarnya pemikiran ini dibawa oleh pemikiran pluralism. Pemikiran pluralism, pemikiran yang mana meletakkan Tuhan yang satu
Tetapi jalan kepada Tuhan dengan memakai, membolehkan mana-mana agama yang dianggap barangkali agama-agama lain juga betul. Tapi mesti menyembah kepada Tuhan, wasilahnya mana-mana agama. Tak betul. Dalam Islam, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun, dalam surah As-Saff. Dialah Allah yang mengutuskan Rasulnya Muhammad SAW dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya agama Islam dapat mengatasi, mengalahkan agama-agama yang lain, walaupun mereka yang berdiri di atas jalan syirik benci, tak suka. Oleh kerana itu Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 55, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong syaitan untuk berbuat derhaka kepada Tuhannya. Sanggup menyembah yang lain yang tak boleh beri manfaat, tak boleh mendatangkan mudarat. Yang boleh beri manfaat, mudarat tidak lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat mereka yang beriman. Perkataan min dunir rahman, selain dari Allah yang maha pemurah, mengandungi pengertian dalam ayat ni bahawa rahmat Allah itu dilimpahkan kepada seluruh makhluk yang ada di alam ini, baik yang beriman kepada Allah maupun yang kufur engkar. Yang beriman, yang kufur, limpahan Allah Ar-Rahman. Allah maha pemurah, memberi semua dapat. Yang Islam, tak Islam, semua. Mana bangsa, mana kaum, Ar-Rahman Allah. Makhluk seluruhnya, tumbuh-tumbuhan, binatang, sebagainya, haiwan, tumbuh-tumbuhan, sebagainya, sehingga semuanya dapat hidup dan berkembang. Akan tetapi di akhirat nanti, rahmat itu hanya diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Itu sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim khusus kepada orang beriman saja. Melalui firman Allah juga dalam surah Al-A'raf ayat 32, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq qul hiya lilladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nuqassilul ayati liqaumin ya'lamun. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Sungguhnya untuk orang yang beriman, rezeki yang baik, penuh keberkatan, khusus, dan juga di hari akhirat sudah tentu kepada golongan yang beriman. Ini dia. Ini juga dijelas pada kita dalam riwayat Anas bin Malik, mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yadhlimu mu'minan hasanah yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah wa ammal kafir fayut'amu bihasanatin ma amila bi alillahi fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirah lam yakun lahu hasanatun yujza biha. Kata Nabi SAW, innallaha la yadhlimu mu'minan hasanah, sesungguhnya Allah tidak merugikan perbuatan baik orang beriman. Orang beriman tak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan baik mereka. Yu'ta biha fid dunya, diberikannya balasan di dunia. Diberi balasan di dunia untuk orang beriman.
Ini khusus. Wa yujza biha fil akhirah, dan diberikannya pula di akhirat. Untuk orang beriman. Jangan kata orang beriman ni tak, dunia tak ada. Kata penjara, apa penjara, dunia orang, dunia apa penjara dunia orang beriman. Begitu. Apa dunia ni macam penjara orang beriman. Jangan, dunia ni penjara orang beriman, disebut dalam hadis. Maksud dunia penjara bagi orang beriman. Orang beriman ni ada perintah, ada larangan untuk kebaikan orang beriman. Ada perintah, ada larangan. Ini maksudnya ada larangan, maka ada garis panduan, SOP. Bahasanya lah. Ada ketetapan yang ditetap oleh Allah. Ini dia. Ada perkara haram, perkara syubhat yang kita kena jaga-jaga. Itu maksud dunia bagi orang yang beriman, dan syurga bagi orang kafir. Mereka ni tak ada halal haram, itu saja. Tetapi secara hakikat kita kena faham, Allah sekali-kali tak merugikan perbuatan baik orang beriman, baik di dunia, balasan baik di dunia, maupun apatah lagi di akhirat. Yang kita kena faham sebagai orang beriman. Sebab tu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi, doa yang kerap Nabi amalkan. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dunia yang baik. Dunia yang baik. Orang beriman nak dunia yang baik, keberkatan, ada barakah. Dunia yang baik juga dimaksudkan dengan rezeki-rezeki yang baik. Dengan rezeki-rezeki yang baik, perhiasan dunia berbentuk rezeki yang baik, halalan thayyibah, yang halal lagi baik, suci, sebagainya. Dan juga apatah lagi diberi akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan peliharalah kami dari apa, dan berikanlah kami akhirat juga yang baik, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Dan disebut juga oleh baginda Muhammad SAW, riwayat Anas, wa ammal kafir fayut'amu bihasanatin ma amila biha lillahi fid dunya. Adapun orang yang kufur engkar diberikan makanan rezeki di dunia, diberi juga rezeki di dunia kerana perbuatan baik yang pernah dikerjakan. Disebut hatta idza afdha ilal akhirah lam yakun lahu hasanatun yujza biha. Kerana perbuatan baik yang pernah dikerjakannya kerana Allah, sebab itu setelah di akhirat dia tidak mempunyai kebaikan yang patut diberi balasan. Maknanya orang yang tak beriman buat baik dibalas kat dunia. Semuanya, semua kebaikan Allah balas kebaikan dunia, sehingga tak tertinggal sedikit pun, tak dibawa sampai akhirat, tak dibawa sampai akhirat, tak dibawa. Apa disebut hatta iza afdha ilal akhirah, sehingga bawa ke akhirat, lam yakun lahu hasanatun yujza biha, tidak lagi diberi kebaikan, dibalas kebaikan lagi, sebab dah diberi dulunya dekat dunia. Beza dengan orang beriman, dunia dapat, akhirat dapat. Juga dalam riwayat Anas lagi, annahu hadatha an Rasulillah SAW, innal kafira idza amila hasanatan ut'ima bi'a ta'matan minad dunya wa ammal mu'min fa innallaha yudkhiru lahu hasanatahu fil akhirah wa yu'aqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atih. Sesungguhnya ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas. Anas meriwayatkan hadis dari Nabi, kata Nabi, sesungguhnya orang yang kufur engkar apabila mengerjakan perbuatan baik, maka kerana perbuatannya itu ia diberi makanan rezeki, keuntungan dunia. Adapun orang beriman, maka sesungguhnya Allah menyimpan kebaikan tersebut untuknya di akhirat,
dan diberikan pula kepadanya rezeki di dunia kerana kepatuhannya menjalankan perintah Allah. Ni kelebihan orang beriman. Ada rezeki yang dapat terus, ada rezeki sebahagian disimpan, simpan di akhirat pula. Maka yang disimpan ni dia lain, yang disimpan ni yang baik, yang lebih daripada apa yang kita fikirkan di dunia. Kepada orang-orang yang kufur engkar, seterusnya ayat seterusnya, kepada golongan yang kufur engkar, ayat 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya, bahkan mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Kepada orang-orang yang kufur engkar, yang mengengkari rezeki Allah, disampaikan kenyataan dalam bentuk pernyataan, dalam bentuk persoalan, pertanyaan, bahawa tak seorang pun dapat memberi rezeki bila Allah menahan untuk tidak memberikan rezeki itu kepada mereka. Mereka diminta merenungkan seandainya Allah tidak lagi menurunkan hujan, mematikan segenap tumbuh-tumbuhan sehingga seluruh permukaan bumi kering dan tandus, mematikan semua haiwan ternakan yang dapat dimakan, menjadikan matahari berhenti terbit di ufuk timur, dan menjadikan hari terus menerus terang benderang tanpa berganti dengan gelap. Bagaimana dan dari manakah mereka akan beroleh rezeki? Kemudian diterangkan bahawa sebenarnya orang-orang yang kufur engkar itu percaya akan keesaan dan kekuasaan Allah. Ini ada dalam hati nurani. Kadang-kadang orang ni fitrah manusia. Sebab tu dalam dunia ni majoriti orang beragama, walaupun agama syirik, kufur, jadi kufur syirik, tapi nak kepada agama, berhajat kepada agama. Sebab apa? Sebab hajat mereka kepada Tuhan, nak kepada Tuhan. Yang minoriti saja yang tak percaya agama, ateis. Ini dalam dunia ni minoriti sikit yang tak percaya agama, yang tak percaya Tuhan. Tapi hati mereka tak boleh menipu, tak boleh menipu. Nak tahu tipu ke tidak, cuba letak duduk dalam kapal terbang, enjin kapal terbang rosak, apa jadi? Duduk dalam kapal terbang, enjin kapal terbang rosak. Masa tu siapa yang dicarinya? Allah. Naik kapal bahtera, kapal bahtera nak karam, masa tu nak cari siapa? Allah. Itu ini yang minoriti ni. Hati tak boleh menolak, tak boleh menipu. Kehendak yang bahawasanya dirinya diciptakan, ada kekuasaan, ada pengharapan mereka. Tetapi orang yang rata-ratanya dalam keadaan kufur mensyirikkan Allah ini, oleh kerana tak dapat petunjuk Rasul. Ini pentingnya Rasul, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Walaupun Nabi Muhammad SAW sudah wafat, maka ada mereka yang mengikuti jalan baginda Muhammad SAW, menyampaikan dakwah Islam, risalah Islam. Maka terbit kumpulan-kumpulan Islam. Alim ulama, pewaris Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang menyampaikan Islam. Terus menerus ada, terus menerus ada, berjuangkan Islam, tegakkan Islam, sampaikan Islam. Islam terjaga, Allah jaga, Allah pelihara. Kita lihat, walaupun agama terdahulu, mereka yang terdahulu yang mengikut kitab samawi, kitab Taurat, kitab Injil, yang ikut kitab Taurat, kitab Injil ni, mereka menyelewengkan kebenaran apa yang tergandung dalam kitab Taurat, kitab Injil. Ahli kitab ni, walaupun mereka tahu kebenaran itu,
Mereka menyembunyikan kebenaran Muhammad SAW, sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Menyelewengkan perkataan-perkataannya pun diselewengkan. Tetapi kita melihat Al-Quran, kitab samawi akhir zaman, mukjizat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak dapat diselewengkan perkataan-perkataannya, lafaz-lafaznya. Allah pelihara. Dalam surah Al-Hijr Allah sebut, nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang pelihara kitab Al-Quran. Artinya Al-Quran akan dipelihara sampai bila-bila. Hari ni ada pelajar-pelajar tahfiz hafaz Quran. Quran diingat dalam kepala manusia. Quran ditulis. Dan hari ni nak jaga kemuliaan Al-Quran, sampai pekat dibuat alat pelupusan Al-Quran. Dibakar atas sebab dibakar pelupusan ayat-ayat yang merata-rata bertaburan atas tujuan nak memuliakan Al-Quran. Quran tu nak dimuliakan lagi. Jadi dibuat pelupusan zaman hari ni. Sampai dihantar ke laut. Kadang-kadang nak muliakan sampai menyelam lagi. Menyelam laut ada. Jabatan Agama Islam negeri Johor, mereka sampai menyelam bawa abu rokok, nak pastikan tujuannya tak lain nak memuliakan Al-Quran. Sampai peringkat begitu. Mudah-mudahan ada barakah, keberkatan. Orang kata kenapa susah-susah sampai nak nyelam? Kan kalau kita parit keliling ada, longkang ke ada, apa ke ada, bakar aja tanam pun boleh. Tidak, kita nak pelihara sampai tahap begitu, nak memuliakan sampai tahap begitu, nak menjaga atas tujuan kemuliaan kepada kitab suci Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala pelihara lafaz dia, Quran tu sendiri. Namun di situ mereka mengubahnya dari sudut pentakwilan. Beza kitab Taurah Injil tu, takwil pun dia ubah makna daripada ayat-ayat Taurah Injil. Dalam pada masa yang sama lafaz pun diubah. Jadi yang apa kita namakan Talmud, Bible. Al-Quran lafaz tak diubah, tak boleh ubah. Yang diubah pentakwilannya. Mereka yang mengubahnya atas sebab keduniaan atau orientalis barat yang cuba menggeliru kaum Islam. Namun ilmu Islam Allah pelihara. Adanya alim ulama yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW yang mentafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi, dan asar para sahabat dan tabi'in. Asar ni bukan hadis, tapi dari sahabat dan tabi'in yang mentakwilkan, yang mentafsirkan dengan cara yang benar. Ilmu itu sanad bersanad dikarang dalam bentuk kitab-kitab tafsir dan sebagainya. Ilmunya sampai kepada kita pada hari ini. Ini dia. Maka hebat mana mereka ada rasa percaya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi fitrah pada diri manusia. Sebab itu mereka banyak yang beragama tetapi sesat, tak ada petunjuk nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka mensyirikkan Allah hanya didorong oleh kesombongan serta keengganan mereka menerima kebenaran kerana takut kehilangan kedudukan dan pengaruh di dalam masyarakatnya. Kesombongan dan keingkaran itu timbul dan disuburkan oleh tipu daya serta godaan syaitan yang selalu menumbuhkan perasaan dalam fikiran dan angan-angan mereka bahawa perbuatan mereka buruk itu adalah perbuatan baik dan terpuji. Memang demikianlah tujuan syaitan hidup di dunia ini, untuk menggoda supaya jadi sombong macam dia juga. Syaitan sifat dia, iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan surah Al-Baqarah. Enggan, angkuh, sombong, besar diri, wastakbara. Aba, angkuh, enggan, angkuh, wastakbara, besar diri, sombong, wa kana minal kafirin. Dia termasuk di kalangan mereka yang kufur. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Surah Al-A'raf ayat 13 hingga 15. Allah berfirman,
maka turunlah kamu darinya syurga, kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Tugas syaitan iblis ini tidak lain menyesatkan manusia. Firman-Nya lagi, afam yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang merangkak dengan wajah menelangkup, meniarap, lebih terpimpin, lebih mendapat petunjuk ke jalan kebenaran, atau yang berjalan betul di atas jalan yang lurus? Yang dapat jalan lurus, yang betul jalan lurus. Besok siapa yang jalannya meniarap, yang dapat petunjuk, atau yang jalannya betul dengan jalan yang lurus? Allah berikan perbandingan kepada manusia antara perjalanan hidup yang ditempuh oleh orang-orang yang kufur engkar dengan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Perbandingan ini diberikan dalam bentuk pertanyaan yang menyatakan bahawa orang yang selalu tersungkur ketika berjalan dan kakinya selalu tersadung kerana melalui jalan yang berbatu-batu dan berlobang-lobang tidak mungkin akan selamat dan berjalan lebih cepat mencapai tujuan dibandingkan dengan orang yang berjalan dalam suasana yang baik dan aman di atas jalan yang datar dan licin serta dalam cuaca yang baik. Perbandingan ayat di atas dikemukakan dalam bentuk kalimah pertanyaan, istifham, pertanyaan, persoalan. Dalam Quran dibuat persoalan-persoalan supaya kita lebih tadabbur. Kadang terus bagi jawapan, orang tak masuk sangat. Ditanya-tanya, orang tanya, kita tanya balik. Kadang-kadang lebih sampai. Ini banyak dalam Al-Quran, persoalan-persoalan supaya manusia berfikir. Datang pertanyaan, persoalan supaya berfikir. Ini kepentingan tadabbur. Kalimah pertanyaan dalam ayat ini bukanlah maksudnya untuk menanyakan sesuatu yang tidak diketahui, tetapi untuk menyatakan suatu maksud, iaitu bahawa perbuatan orang-orang yang kufur adalah perbuatan yang tidak benar. Istifham ingkari. Jadi istifham ingkari, istifham persoalan, pertanyaan untuk membantah mereka yang kufur. Dinyatakan bahawa perjalanan hidup orang-orang yang kufur itu adalah perjalanan hidup menuju kesengsaraan dan penderitaan yang sangat. Seakan-akan ayat ini menyatakan bahawa tentu orang yang berjalan bertelungkup, meniarap dengan muka menyapu tanah akan mudah tersesat dalam perjalanannya mengarungi samudera hidup di dunia yang fana ini. Sedang di akhirat kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sedangkan orang yang berjalan dengan cara yang baik, menempuh jalan yang baik dan lurus, iaitu jalan yang diredai Allah, jalan Islam, tidak akan tersesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini dan pasti akan sampai kepada tujuan yang diinginkannya dan diredai Allah. Di akhirat nanti mereka akan menempati syurga yang penuh kenikmatan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya dapat pula diambil pengertian dari ayat ini bahawa manusia dalam menjalankan usahanya, melaksanakan pekerjaannya dan menunaikan kewajipannya haruslah berdasarkan kepada ketentuan agama Islam. Ini manusia kena faham macam tu. Apa yang dia buat betul tak Islamnya? Tengok dia buat betul tak Islamnya. Bukan Islam ni ikut selera orang. Baik ahli agamawan, asatizah, para guru, ustaz-ustaz mendidik masyarakat bukan ikut selera masyarakat, tetapi mesti mengikut agama, petunjuk yang benar. Ini dia. Sebab tu Ibnu Sirin menyebut, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum.
Kata Ibn Sirin bahawasanya ilmu ini merupakan agama. Merupakan agama. Maka lihatlah kamu kepada siapa kamu ambil agama kamu. Ni kita kena faham. Agama Islam tak boleh ikut selera. Kalau ikut selera, macam yang berlaku kaum Bani Israel. Ulama mereka mendapat ilmu melalui kata-kata, katakan 70 orang kaum Bani Israel yang terpilih mengikut Nabi Musa. Nabi Musa dapat bercakap dengan Allah. Hingga digelar kalimullah. Berdepan dengan Allah, bercakap dengan Allah secara langsung. Ini mukjizat, kelebihan Nabi Musa. Cakap dengan Allah secara langsung, menjadi perantara kepada 70 orang kaum Bani Israel yang ikut. Mereka ni terdiri golongan yang terpilih ulama-ulama Bani Israel. Tapi apa yang berlaku bila pulang berhadapan dengan kaum mereka, ulama-ulama Bani Israel ni mengubah apa yang sampai kepada mereka. Sebab apa? Ikut selera kaum dia dah ni tak boleh ni. Lalu yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ni berlaku. Ini berlaku kepada mereka. Jadi mesti berdasarkan ilmu agama, petunjuk ilmu pengetahuan, akal fikiran yang sehat dan pengalaman, serta hasil penelitian para ahli sebelumnya. Mesti merujuk kepada turasi Islam. Ilmu, walaupun zaman ni zaman banyak berlaku ijtihad semasa, fiqh semasa, tetapi mesti merujuk kepada ilmu Islam turasi yang lama di kalangan salafun soleh terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Juga dalam perkara bidang-bidang, ada bidang-bidang tertentu. Dalam bidang ilmu keimanan, akidah, mestilah melalui metodologi ilmu tauhid. Namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu yang di metodologi yang dibawa kalau dalam negeri Johor, melalui aliran mazhab Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Adapun yang kedua dari sudut ilmu hukum ahkam perundangan manusia. Manusia ni nak buat baik, buat sesuatu perintah, larangan, perkara zahir, hukum-hukum. Nak solat macam mana, nak puasa, zakat macam mana, maka bidangnya adalah di kalangan para fuqaha. Ilmu fiqh. Maka ilmu fiqh ada di situ mengikut mazhab-mazhab. Mazhab yang 4 yang muktabar diambil kira. Mazhab daripada mazhab Abu Hanifah, Al-Hanafiyah. Mazhab yang kedua mazhab Al-Malikiyah, mazhab Imam Malik. Yang ketiga mazhab kita Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'iyah, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Yang keempat mazhab Al-Hambali'ah, Al-Hanabilah, Imam Ahmad. Maka kita ikut bidang fiqh. Walaupun kadang-kadang ada orang kita kata, saya ni ikut Quran hadis je ustaz. Dalam bidang fiqh, Imam Al-Bukhari yang bermazhab Syafi'i, walau kumpul hadis, jadi ada Sahih Al-Bukhari. Dalam bidang fiqh merujuk kepada ahli fiqh. Ini dia. Juga yang ketiga dalam bidang ilmu akhlak, ilmu ihsan. Nak jadi orang yang ada nilai moral akhlak, menjadi kewajipan metodologi ilmu alatnya adalah ilmu tasawuf. Sama juga apa yang disebut pada kita hari ini, kita nak belajar Al-Quran, kita wajib belajar tajwid. Ma la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna kewajipan melainkan dengannya. Kewajipan itu jadi wajib. Sesuatu yang harus, suatu alat yang menjadi penyebab. Kalau tak dengannya, maka tak boleh. Maka dengannya juga. Maka kita belajar tajwid untuk boleh baca Al-Quran. Nak ada akhlak, kena belajar tasawuf. Jadi ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, fardu ain. Yang wajib kita pelajari. Juga dalam bidang ilmu sirah. Ilmu sirah, walaupun kadang ada riwayat yang dhaif, lemah menurut ahli hadis, tetapi kita tetap memakai pandangan ulama sirah, kerana mereka yang mengkaji bidang mereka tentang sirah. Jaga petikai, kita petikai, Aisyah ni betul ke kahwin 9 tahun?
Kita pun kata ini dhaif sebagainya. Tak boleh, kena merujuk kepada ulama sirah. Walaupun ada ulama-ulama hadis yang melihat kepada sanad, tapi bila berhubung kepada hukum sesuatu, makna sesuatu hadis, merujuk kepada mereka yang pakar dalam bidang-bidang tersebut, sama ada bidang tauhid, bidang fiqh, bidang tasawuf, bidang sirah dan sebagainya. Ini dia, ini yang mesti kita faham betul. Akal fikiran yang sihat dan pengalaman, juga ilmu Islam yang berkait dengan akal fikiran yang sihat dan kepada nak melaksanakan kewajipan menurut erti kepada yang berpengalaman, serta hasil penelitian para ahli sebelumnya. Ini bertujuan agar usaha dan pekerjaannya membuahkan hasil yang baik. Janganlah ia membabi buta atau bekerja dengan semaunya saja, kerana yang demikian itu hanyalah akan mengundang kegagalan dan bencana, baik untuk dirinya maupun orang lain. Ini dia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 146, sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha wa iyarau sabilal rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyarau sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Allah kata, sa'asrifu an ayatia, aku akan memalingkan hati, memalingkan hati, an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq, aku akan memalingkan hati orang-orang yang sombong, takabbur di muka bumi dengan tiada alasan yang benar dari memahami ayat-ayatku yang menunjukkan kekuasaanku, yang berpaling dari kekuasaan Allah. Allah akan palingkan hati mereka, orang yang sombong, yang tak cuba memahami segala kekuasaan Allah. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha, dan mereka yang bersifat demikian, jika mereka melihat sebarang keterangan bukti yang jelas, mereka tidak beriman kepadanya. Wa iyarau sabilar rusydi la yattakhidhuhu sabila, dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada hidayah, petunjuk terang benderang depan mata, jalan petunjuk, mereka tidak mengambilnya sebagai jalan yang dilaluinya. Wa iyarau sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila, dan sebaliknya jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka sanggup menempuh jalan itu. Tengok jalan petunjuk, tak sanggup tempuh. Tengok jalan kesesatan, sanggup berhabis duit. Kita tengok hari ni dia berlaku. Ini tak jadi masalah minat orang. Ada yang hari ni, zaman hari ni dia ikut trend orang. Ada orang minat motor, ada kumpulan motor, beribu-ribu bayar untuk motor saja. Pergi ke sana ke sini, tak ada mana. Ini minat masing-masing, selagi tak salah dengan syarak. Ada minat basikal hari ni, ada beli basikal berapa, tanya harga 25,000 satu basikal. Hari ni apa yang berlaku kita tengok, alhamdulillah, imarah yang terlibat pergi ke masjid-masjid, buat live sana sini, nak dipertontonkan masyarakat ilmu Islam. Yang buat kerja ni tak ramai. Yang buat kerja ni tak ramai. Ini kita puji. Kadang secara sukarela bergerak ke sana ke sini. Ini nak cari anak muda yang macam ni tak ramai. Tapi yang minat basikal, minat motor, beribu-ribu sanggup bayar dalam hal perkara macam ni. Tak jadi masalah. Cuma kita tengok kepentingan Islam hari ni, yang perlu juga kita terjunkan diri kita kepada perkara yang boleh membantu Islam itu tersebar luas. Sebab yang sikit ni nak kejar ramai ustaz. Kalau boleh semua ustaz nak di livekan, tujuannya untuk disiarkan kepada masyarakat supaya Islam ni sampai ke hati-hati manusia. Ini dia. Ini tengok jalan yang kita tempuh, adakah lebih kepada keduniaan, kita rasa suka hati,
ataupun lebih kepada untuk menjadikan Islam dapat disebarkan, memberi manfaat. Disebut dalam hadis wa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia memberi manfaat kepada manusia yang lain. Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Demikian itu dengan sesungguhnya kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka dalam keadaan lalai. Juga dinyatakan kepada kita dalam suatu riwayat dari riwayat Imam Ahmad, ada banyak periwayatan hadis yang lebih kurang sama maksudnya. Riwayat dari Ibnu Mas'ud mengatakan khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma qala hadza sabilullah mustaqiman wa khatta ala yaminihi wa shimalihi thumma qala hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi thumma qara'a wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Ini surah Al-An'am. Riwayat Ibnu Mas'ud menyebut khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Nabi membuat satu garisan. Ini petunjuk kalau guru mengajar dekat papan hitam ke dengan tulisan, buat slide apa ke, ikutlah ini boleh. Nabi buat satu garisan, summa qal, kemudian Nabi bersabda hadza sabilullahi mustaqiman. Ini jalan Allah, jalan yang lurus. Nabi kata ini jalan Allah, jalan yang lurus. Wa khatta ala yaminihi wa shimalihi, lalu Nabi buat pula garis kanan kiri. Thumma qal, yakni sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Ini jalan-jalan yang lain, kanan kiri ini jalan-jalan yang lain, tidaklah jalan darinya itu melainkan syaitan yang menyeru kepada jalan yang itu, jalan yang lain. Summa qara'a, kemudian Nabi bersabda dengan membaca firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini jalanku, jalan yang lurus, maka ikutlah kamu jalan yang lurus, jalan Islam, Quran, Sunnah, dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, maka jalan yang lain boleh memecah belahkan kamu dari jalan Islam, jalan petunjuk Allah. Demikian itu Allah mewasiatkan kepada kamu, berpesan kepada kamu dengannya, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, rahmat, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berdoa. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtamat ala mahabbatik wal taqan ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik fawthikillahumma rabitataha wa adibuddaha wahdiha subula awam laha binurikal ladzi la yakhbu washrah sudur abi faidil iman bik wa jamilit tawakkul alayka wa ahya bi ma'rifatik wa matal syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma kshif 'anna al-bala'a wal waba'a wal fahsya ma la yakshifuhu ahadun ghairuk. Ta'assanna bi 'izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'ala al-hayy alladhi la yamut. Isrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Isrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Isrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma hawalaina wa la 'alaina, Allahumma hawalaina wa la 'alaina, Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Allahumma ihfazna wal muslimin
Allahumma ihfazna wal muslimin, Allahumma ihfazna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarral makhawifi ajma'in. Wahfazna minal fitani wal waba'i wa syururil ghawgha'i wa sawlatiz zalimin waj'alna min syarri ma qadaitahu salimin waj'alna min syarri ma qadaitahu salimin waj'alna min syarri ma qadaitahu salimin. Allahumma srif 'anna al-qahta wal ghalaa'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimis salati min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma khtim lana bisnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.